Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Suara Hati Wanita. Jadi hari ini kita akan bincang satu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum tu saya nak bagi makluman sikitlah tentang program hari ini. Suara Hati Wanita ni adalah satu rancangan khas oleh Urusia Wanita Terengganu, merupakan satu unit tubuh di bawah Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Pembangunan Nasional Negeri Terengganu. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang menarik, kes Juvana. Jadi bersama-sama dengan saya ni seorang peguam daripada Razali and Ismail and Co di Dungun ya, Tuan Hafizul Faris bin Cik Razlan. Okey, yang sama-sama kita akan bincang sikitlah topik tentang kes Juvana. Okey Tuan, saya ada baca dekat akhbar satu laporan mengatakan ni akhbar report di Kuala Lumpur 1/3 kes rogol melibatkan pesalah Juvana. Dan dalam akhbar tu juga ada menyatakan tentang statistik kes rogol ni meningkat. Statistik tu dicatat pada 2019 banyak 35% kes Juvana, kes rogol yang melibatkan Juvana, dia dah meningkat level 10% berbanding pada 2016. Jadi saya nak tanyalah Tuan, Juvana ni bila kita sebut Juvana, siapa Juvana ataupun apa definisi lah secara umumnya definisi pesalah Juvana. Pesalah Juvana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi. Okey, baik. Untuk kita bincang mengenai pesalah Juvana ni, kita kena faham terlebih dahulu apa tu kanak-kanak. Kerana Juvana tergolong dalam kumpulan kanak-kanak. Okey. Tapi tidak semestinya semua kanak-kanak tergolong dalam kumpulan Juvana. Okey. Jadi kalau kita tengok pada akta kanak-kanak, dicerita mengenai definisi kanak-kanak tu siapa. Kanak-kanak ni dia bermula umur dia sehari. Daripada dia beranak tu sehinggalah dia umur dia sampai dia umur 18. Umur 18. Dia bergantung kepada IC dia lah. Jadi dia bukan bergantung kepada tingkatan berapa. Tengok umur 18, batch dia umur 18 tahun 2000, sedangkan dia tu lahir pada bulan 12. Dia tak dikira pada tahun, dikira dia kepada tarikh lahir dia. Contoh tarikh lahir dia 12 hari bulan 12 2000 tahun 2000. Jadi dikira 12 hari bulan 12 tahun 2018. Barulah umur dia 18 tahun. Okey. Kita ambil pula daripada kefahaman kita dalam ruang lingkup yang besar tu, kanak-kanak. Siapa pula Juvana? Juvana ni berumur dia, seseorang tu berumur 12 kepada 18 tahun. 12 tahun ke 18 tahun. Dan bawah daripada 12, sebenarnya kalau nak ikutkan kepada akta yang diikutkan adalah 10 ke bawah. 10 ke bawah, mahkamah beranggapan bahawa mereka yang berumur 10 ke bawah tidak tergolong di kalangan orang yang boleh ataupun tidak dapat berfikir secara waras dan tidak dikira sabitan salah ataupun tidak dikira sebarang perbuatan dia tu tidak dikira salah dalam undang-undang. 10 ke bawah. 10 ke 12 dia akan bergantung kepada budi bicara mahkamah. Dia akan tengok budak ni, adakah dia ni betul-betul soalan yang fix ataupun boleh mampu untuk berfikir secara waras dengan benda yang dia buat tu. Tapi kalau 10 ke bawah automatik. 10 ke 12 bergantung, mahkamah akan tengok. Polis akan ambil budak tu, dia akan tengok IO, dia akan buat siasatan. Lepas tu mahkamah dia akan bertentang kepada mahkamah akan nilai budak ni 10 ke 12 ni adakah dia fit untuk menghadapi pertuduhan jenayah tersebut. 12 ke 18 barulah dikira Juvana. Okey. Jadi sebenarnya Juvana, okey, kita tadi dia dah kategori Juvana tu dia dah ada certain umur dia. Okey, certain umur. Jadi maksudnya kenapa dia diconsider Juvana tu, kenapa dia bukan maksudnya boleh kategori sebagai pesalah biasa? Adakah sebab dia tu berada kat bawah akta ke atau macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita tengok undang-undang yang dibuat ni bukan dia mari daripada siapa-siapa terus buat undang-undang tau. Undang-undang yang kita guna pakai sekarang ni dia ambil
daripada perkembangan manusia. Dia perkembangan manusia daripada dulu sampailah pada sekarang. Jadi kalau kita tengok majoriti perkembangan undang-undang ini adalah dia akan bertitik tolak juga daripada Islamic perspektif. Kerana dalam undang-undang Islam memang telah pun ditetapkan siapakah yang layak untuk mendapat dipanggil layak untuk dikira sebagai orang yang boleh ataupun capable ataupun dia mempunyai capacity untuk membuat sesuatu kesalahan. Dalam Islam kita kira daripada tarikh baligh. Baru orang tu dipanggil mukallaf. Bermula daripada mukallaf dia tu bagi perempuan biasanya 9 tahun, bagi lelaki biasanya umur dia antara 15 ke 18 tahun tu. Jadi dalam lingkungan baligh tersebut barulah dia ditaklifkan. Jadi perkembangan tersebut kalau tengok kepada mazhab yang lain pula, mazhab Hanafi, dia akan ambil umur ke 18. Jadi bila umur kepada 18, so dia selaraskan 18 terus dikira sebagai 18 ke apa ni, dikira 18 barulah dia ditaklifkan. Tapi undang-undang yang kita guna pakai dia kena ada satu persamaan. Satu persamaan yang diambil dalam negara dan juga seluruh dunia yang digunakan pakai dalam convention dan sebagainya, PBB convention dan sebagainya. Jadi dia membuat satu ketetapan juvana 12 sehinggalah ke umur 18. Ketetapan sekarang lah. Kemungkinan berlaku perubahan wallahu alam. Okey, sekiranya lah boleh tuan share sikit tak kalau salah ni ditangkap, apa dia punya proceeding daripada start ditangkap lepas tu dia nak sampai ke mahkamah tu? Baik, saya cerita ni saya bukan sebagai perspektif seorang orang yang mempunyai kepakaran dalam jabatan kebajikan masyarakat. Saya ambil daripada perspektif saya sebagai seorang lawyer, yang mana kita sentiasa berhadapan dengan kes-kes yang melibatkan kanak-kanak ni dan juga pesalah-pesalah juvana secara khususnya. Baik, jadi bermula daripada seseorang tu dibuat report, mangsalah dibuat report polis, kena tumbuk ke, dia kena baling batu ke, dia bergaduh sesama dia ke, kemudian mangsa tu dibuat report. Bila dibuat report polis, dia kena buka kertas siasatan, dipanggil IP, investigation paper. Bila dibuka IP, dia mesti buat siasatan, dia mesti tangkap budak tu. Tapi nak tangkap budak yang berumur dalam lingkungan juvana ni, dia ada syarat lah. Yang pertama, dia mesti maklum kepada ibu bapa ataupun penjaga dia, satu. Yang kedua, dia mesti maklum kepada pegawai akhlak. Sebuah daerah dia ada seorang pegawai akhlak, dia kena maklum. Jadi bila setelah makluman tersebut, ibu bapa sama ada kalau dia boleh bagi jaminan, dia hantar budak tu, anak dia tu pergi ke balai polis, so cukup. Maknanya tak perlu ditahan di tempat mana-mana. Jika mahkamah merasakan ibu bapa boleh memberi satu jaminan ataupun polis boleh bagi satu confirmation, ibu bapa dia boleh bagi jaminan, budak ni tidak akan terlepas lah. Kalau untuk buat siasatan, dia akan pergi kerjasama. Satu. Sekiranya tidak, ibu bapa pun tak ada, penjaga pun kerja dan sebagainya, dia akan tahan budak tu dalam tahanan, sama ada dalam lokap ke ataupun di dalam asrama lah, asrama ataupun mana-mana pusat tahanan lah yang dia merasakan, yang mahkamah merasakan dia ni boleh dibawa untuk memberi kerjasama dalam siasatan dan juga untuk prosedur mahkamah setelah daripada tersebut. Jadi di dalam tahanan polis pula, dia mesti, kanak-kanak tu dia mesti diasingkan daripada bercampur dengan orang dewasa. Mesti diasingkan. Walaupun praktisnya kadang-kadang saya dapati benda tu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak berlaku. Sebab kadang-kadang mahkamah ada juga yang bercampur. Dia akan bercampur. Jadi benda ni yang kerajaan saya rasa patut lihat secara lebih khusus. Kerana sekarang ni kekurangan dari sudut tempat untuk tahan kanak-kanak tersebut, kekangan dari sudut kos dan sebagainya menyebabkan mereka ditahan dalam satu lokap yang sama di mahkamah. Jadi dalam tahanan lokap, walaupun dalam ambil masa setengah jam pun dia dah sempat untuk ta'aruf, buat daripada mana, buat kesalahan apa, dia akan ajar. Benda tu akan menimbulkan satu pendedahan kepada kanak-kanak tu terhadap orang yang lebih berpengalaman dalam membuat jenayah. Yang tu kita bimbang berlaku. Tapi benda tu masih berlaku lah sehingga pada sekarang. Cuma secara undang-undangnya diceritakan begitulah. Dia mesti diasingkan. Setelah kanak-kanak tu, budak tu
dia ditahan. Kemudian dia akan dibawa ke mahkamah. Setiap kali prosiding di mahkamah, ibu bapa ataupun penjaga dia mesti hadir ke mahkamah, dan juga seorang pegawai akhlak mesti hadir daripada JKM. Kalau macam tak ada tau, maksudnya dia datang tu tanpa, dia tak cukup sama ada dia mungkin tanpa penjaga atau hanya salah seorang. Begitu diteruskan atau? Ya, dia begini. Ada setengah-setengah kes tu kanak-kanak memang terbiar, tapi dia buat jenayah. Jadi mahkamah dia akan tengok sekiranya tanpa kehadiran ibu bapa ataupun penjaga dia, dengan kehadiran JKM, pegawai JKM saja cukup. Kalau mahkamah merasakan benda itu tidak ada masalah, dia boleh meneruskan. Dia kena rekod dalam dalam prosiding mahkamah, dia mesti direkodkan perkara tersebut bahawa hakim berpuas hati untuk tanpa kehadiran ibu bapa ataupun penjaga dia. Tapi JKM dia kena buat siasatan lah, betul ke ibu bapa dia ni tak ada ke, penjaga dia bermasalah dan sebagainya, dia kena maklum pada mahkamah. Jadi kalau sekiranya tidak ada masalah, dia boleh teruskan seperti biasa. Tetapi JKM, pegawai JKM wajib ada dalam prosiding mahkamah tersebut. Khususnya dalam prosiding mahkamah pula, di mahkamah sepanjang prosiding tersebut mesti dibuat secara tertutup. Sebenarnya jika diikutkan dalam prosiding mahkamah, orang awam boleh masuk, tetapi disebabkan ada kehadiran kanak-kanak, orang awam mesti keluar. Nanti kalau kita tengok perbincangan setelah pada ni lah. Okey, saya ada dengar lah tentang satu sekolah yang nama saya Tunas Bakti. Tunas Bakti. Okey, Tunas Bakti ni biasa ditempatkan kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah. STB. Okey, STB. Jadi contohlah golongan juranan ni, pesalah juranan ni, dia ni dapati bersalah. So macam kat mana biasanya dia akan ditempatkan? Dia ada kat sekolah tersebut, boleh mungkin tuan boleh share sikit lah maksud kaitan dengan sekolah tu, ataupun kat penjara macam yang sama. Ada orang keliru apa benda STB, sekolah Tunas Bakti, apa benda asrama, apa benda handi geni. Begini, kita kena faham dulu, kanak-kanak ni dia akan ditempatkan dalam satu pusat tahanan yang mana tahanan tersebut mestilah berasingan dengan dewasa. Kalau sekiranya tidak, contohnya dia buat satu tempat, melainkan kerajaan dia buat satu tempat, tahanan tersebut dia akan duduk bersama-sama dengan golongan mereka saja. Jadi sebab itulah timbul STB ni, sebab itulah timbul asrama ni. STB, Sekolah Tunas Bakti ni adalah dipanggil sekolah yang didaftarkan, yang disahkan oleh kerajaan, yang mana Sekolah Tunas Bakti ni dia akan tempatkan siapa yang dan nak duduk sekolah STB ni, siapa nak duduk dah, saya tak nak dah. So STB ni adalah mereka yang bersalah. Setelah didapati bersalah dan umur mereka tu adalah di lingkungan 14 sehinggalah ke umurnya 18. Tetapi ada pengecualian juga. Dia tengok bila budak ataupun kanak-kanak tu buat masalah, sekiranya dia dapati bersalah. Sekiranya dia dapati bersalah pada umur dia bawah daripada 18, dia akan letakkan dia dalam STB, Sekolah Tunas Bakti. Sekiranya budak tu dia buat kesalahan, contohlah kesalahan tu dia hampir dah umur dia kepada umur 18, jadi ditengok kepada tarikh dijatuhkan hukuman. Ada kadang tu dia buat kesalahan tu umur dia 17 ataupun 18, masuk prosiding mahkamah, sampailah dia pun sambut birthday dalam pusat tahanan tu, dia pun didapati bersalah semasa umur dia 18. Jadi mahkamah akan tetapkan dia akan ditempatkan ke Handi Geni. Handi Geni ni, sekolah Handi Geni ni adalah sekolah yang mana menempatkan kanak-kanak berumur 18 hingga ke 21 tahun. 18 hingga ke 21 tahun dipanggil juga pesalah muda. Cuma disebabkan kesalahan itu dibuat semasa sebelum dia berumur 18, so dia kena hukuman dia pada 18 hingga 21. Tapi dia bergantung, itu secara umum. Kalau kita nak bincang secara khusus, kena berbincangan yang sangat panjang lah. Itu STB, Handi Geni dengan asrama. Asrama ni pusat tahanan. Pusat tahanan ni tidak semestinya orang yang buat kesalahan saja. Boleh juga kesalahan tu boleh juga ditahan disebabkan kanak-kanak yang terbiar. Ibu bapa tak ada, contohnya terlibat dengan kes dadah, penjaga pun tak ada. Jadi kanak-kanak terbiar. Contoh dia pergi minta sedekah, kena tangkap di pegawai JKM. Dia tak buat salah. Tapi
tidak ada penjaga, dia akan ditempatkan di asrama. Okey. Asrama tu dipanggil pusat tahanan lah. Tapi tidak semestinya di asrama saja. Dia sekiranya dia dapati ada penjaga yang boleh jaga dia, dia akan ditempatkan kepada penjaga dia. Okey. Jadi tadi kita dah bincang pasal apa? Penempatan kan. Okey. Saya nak tanya sikitlah pasal hukuman dah kan. Biasa hukuman-hukuman kesalahan-kesalahan jurana ni dia beza kan. Ada mungkin kita kesalahan ringan, ada berat yang boleh sampai yang kata macam bunuh. Ada kes rokok tu berat, lepas tu bunuh, mungkin bunuh tu niat ataupun tak ada niat lah. Macam mana dari sudut hukuman tu dia akan dihukum macam orang biasa ke atau hukuman dia ni ada keistimewaan lah orang kata. Bagi kanak-kanak ni dia macam ni. Seorang kanak-kanak bila dia dapati bersalah, bila dia dapati bersalah, kita tengok pula apakah kesalahan yang dibuat. Okey. Ada kesalahan tu kecil. Ada yang bersifat berat. Dan ada yang bersifat sangat berat. Yang bersifat kecil biasanya diputuskan oleh pihak magistrate lah. Dia bergantung kepada kesalahan dalam kanun keseksaan tu dia ada. Apa benda bidang kuasa mahkamah magistrate, itu adalah kesalahan yang kecil. Sekiranya benda tu melibatkan budi bicara, benda melibatkan bidang kuasa mahkamah session, biasanya itu adalah hukuman, itu adalah kesalahan yang bersifat sederhana ataupun bersifat berat. Sekiranya melibatkan mahkamah tinggi, ini adalah hukuman yang dia menempatkan memperuntukkan hukuman mati mandatory. Okey. Ambil yang pertama dulu. Dalam kesalahan yang melibatkan budi bicara, melibatkan bidang kuasa mahkamah magistrate. Jadi kesalahan tersebut kebiasaannya mahkamah akan menggunakan budi bicara mahkamah untuk sama ada dia ditempatkan di sekolah tunas bakti ke, ataupun mendapat bon kelakuan baik ke, ataupun dia mendapat amaran ke. Dia bergantung, dia tengok kepada kes by kes. Ada kesalahan yang memang teruk, dia pukul, dia ajak kawan dia dan sebagainya dalam masa yang tempoh yang lama. Jadi benda ni mahkamah dapati sangat bahaya jika kanak-kanak ni berada di luar, dia akan mengganggu kanak-kanak yang lain dengan behavior dia tersebut. Jadi dia akan letakkan kanak-kanak tu dalam pusat tahanan lah. Okey. Dan sekiranya kesalahan tersebut melibatkan bidang kuasa mahkamah session, dia melibatkan rogol ke, rompakan berkumpulan ke, ataupun sebarang benda yang melibatkan kesalahan tersebut, kesalahan yang berat. Jadi mahkamah, kalau tengok bila trend mahkamah sekarang ni, lebih menggunakan kaedah prevention, pencegahan. Pencegahan ni dia hukum kanak-kanak tu untuk memberi mesej kepada orang luar. Itu prevention. Tapi ada perbincangan lah mengenai trend hukuman ini, yang mana trend bila dikatakan prevention, ada pro and contra dia. Bagi seorang kanak-kanak sepatutnya lebihkan kepada dipanggil pemulihan. Pemulihan apa? Rehabilitation apa benda? Rehabilitation. Pemulihan, okey. Jadi bila melibatkan pemulihan, dia mesti, kalau pemulihan dia bukanlah satu memberi pengajaran kepada orang luar secara khusus, tetapi khusus kepada kanak-kanak tu. Kita nak jadikan dia ni keluar je, dia akan berubah sikap dia daripada seorang yang melakukan jenayah ataupun aku ni pembuat jenayah, orang datang nak terima aku, kepada menjadi insan yang seperti orang lain. Orang boleh menerima dia dengan dia punya keadaan. Dia kena fikir cara orang yang tidak bersalah, dia kena ajar, dia akan di-counselingkan. Pemulihan tu rehabilitation. Okay. Jadi dia bergantung. Sekiranya mahkamah, sekiranya kanak-kanak tu melakukan kesalahan yang melibatkan hukuman mati. Okay. Dalam hukuman mati, kanak-kanak ni dia tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Dia mesti dijauhkan daripada hukuman mati. Bagaimana sekiranya dia dapati bersalah, melakukan jenayah yang melibatkan hukuman mati, maka kanak-kanak itu akan dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong bagi teri-teri yang melibatkan Yang di-Pertuan Agong, dan mana negeri yang ada sultan ataupun raja, dia akan merujuk kepada sultan dia ataupun raja, dan
raja ataupun agung dia akan bagi satu kelulusan lah, sama ada berkenan, sama ada kanak-kanak tu diletakkan di dalam penjara ataupun sebaliknya. Sekiranya agung ataupun raja dapati dia ni kena letakkan dalam penjara, maka setiap penjara dia ada macam lembaga penasihat penjara tu sendiri. Dia akan perhati kanak-kanak tu. Setiap tahun dia kena buat review. Kanak-kanak ni bagaimana? Sekurang-kurang setahun sekali. Kadang kanak-kanak ni melakukan benda tu, duduk berada dalam penjara, keadaannya baik dan sebagainya, maka kemungkinan akan dilepaskan. Bagaimana tempoh daripada contohnya 7 tahun mungkin kepada 5 tahun saja, bergantung kepada bagaimana perlakuan kanak-kanak tu semasa dalam penjara lah. Okay, baru-baru ni kita ada dengar satu kes, baru sangat kes yang melibatkan remaja 12 tahun dirogol oleh 5 orang lelaki, yang mana 2 daripada pesalah tersebut adalah golongan juvana, akhirnya pesalah juvana lah. Jadi saya nak tanya komen, mungkin Tuan boleh share sikit tentang kes ni cuma, dan kiranya diorang ni akan maksudnya pendakwaan asing, diorang tu akan berasingan lah 3 lelaki dengan 2 pesalah juvana tadi. Okay, begini. Betul baru ni kita negara kita heboh dengan berita yang sangat menyedihkan kita lah, mengenai seorang kanak-kanak dirogol oleh secara berkumpulan oleh 5 orang lelaki. 2 daripada mereka pesalah kanak-kanak. Tapi satu benda yang saya nak komen sikit, bahawa media tidak sepatutnya menyiarkan gambar mereka lah, kerana terdapat di kalangan mereka tu adalah kanak-kanak. Satu. Yang kedua, selagi mana belum dibuktikan bersalah, kita tak boleh nak sebarkan secara umum. Ini dipanggil suspek. Bila dituduh dipanggil orang kena tuduh. Setelah didapati bersalah baru dipanggil pesalah ataupun banduan. Pesalah ataupun banduan pun dia ada hak-hak dia juga. Saya pun tak boleh nak. Tak boleh. Jadi benda tu sangat menyedihkan lah. Pada saya, pada satu sudut, sangat tidak patut benda ni berlaku lah. Dan media ataupun mana-mana orang yang membuat penyebaran tersebut, dia boleh didakwa di mahkamah sebenarnya sekali. Okay, baik, kita respon pada kes tersebut. Kalau kes yang melibatkan kanak-kanak, kebiasaannya lawyer kita akan ambil peranan. Peluang yang ada, kita akan minta mahkamah kenakan satu hukuman yang lebih rendah kepada dia. Lawyer mesti akan fikir untuk kebaikan anak guam dia. So dia akan bincang dengan mahkamah untuk berikan satu, sebagai contoh, bond kelakuan baik selama 2 ke 3 tahun. Jadi kanak-kanak tu dia kena sempurnakan bond kelakuan baik, dia kena pergi sign di balai polis, di JKM, dia kena hadiri kursus-kursus di JKM, dia kena hadiri. Sekiranya mahkamah setuju, kita ambil. Maknanya kita mengaku salah. Dapat. Sekiranya tidak bersetuju, ada setengah yang mahkamah tak nak putuskan ataupun mahkamah melihat keadaan tersebut berat. Sebab saya tak tahu bagaimana kondisi kes tersebut. Adakah betul ke dia kena rogol ke, ataupun sekadar suka-suka ataupun bagaimana, kita tak tahu. Sebab kes tersebut lawyer dia saja yang tahu, dan pesalah tu saja ataupun orang suspek tu saja yang tahu, dan juga IO polis tu saja yang tahu. Jadi kita nak komen lebih-lebih selagi tak masuk dalam diputuskan di mahkamah, kita tak boleh nak komen lah. Okay. Jadi sekiranya mahkamah mendapati hukuman bond itu bersifat sangat tidak adil ataupun tidak memberi pengajaran kepada masyarakat, mahkamah boleh membuat satu hukuman yang berbentuk penjara kepada kanak-kanak ni selagi mana dalam penjara dia ada pengasingan, dia akan ada syarat-syarat kepada kanak-kanak ni, dia akan dikenakan tahanan yang mana perlindungan, dia tak didedahkan dengan penjenayah tegar lah dalam tu. Sebab kanak-kanak ni dia ada satu rule yang mana dia mesti diasingkan daripada banduan ataupun pesalah dewasa. Jadi kalau nak komen pasal kes tu, saya nak komen lebih tak boleh, kerana kes ni masih dalam siasatan satu, dan yang kedua telah dipertuduhkan tapi masih dalam perbicaraan. Kita tak tahu bagaimana. Kalau kita komen lebih, dia akan dipanggil contempt of court. Kita dikira contempt ni macam berlaku kurang ajar lah kepada mahkamah sebab kes belum selesai. Itulah.
Okay, Tuan, saya nak tanya, bila cakap pasal hukuman ni, biasanya hakim ni sebelum dia nak jatuhkan hukuman, apa antara pertimbangan yang dia buat? Pertimbangan yang agak sesuai lah sebelum dia nak bagi sesuatu hukuman. Ialah kita nak bagi kepada kanak-kanak ni. Dalam membuat satu hukuman yang adil, hakim dia akan melihat segala sudut. Dia akan tengok segala sudut. Termasuk kita pun lawyer, kita akan tengok segala sudut. Kadang-kadang tu kita nak showkan kepada pendakwa raya dan juga hakim untuk hukuman yang rendah, kita sendiri pun dah dapat makluman ni tak rasa-rasa tak apa ni. Okey, baik. Dalam kita ambil apakah konsep keadilan yang biasa diambil kira oleh pihak mahkamah. Yang pertama, dia akan tengok dari sudut pembalasannya, retribution. Adakah bila dijatuhkan hukuman tersebut, bangsa akan rasa terbalas dengan apa yang telah pun berlaku pada dia. Yang kedua adalah deterrence ataupun pencegahan. Pencegahan ni adalah bila dijatuhkan hukuman, maka orang awam akan mengambil pengajaran, menakut-nakutkan orang awam untuk tidak membuat ataupun mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh pesalah tersebut. Kemudian hakim dia akan juga melihat sama ada dengan hukuman tersebut dia akan prevent ataupun menghalang kanak-kanak tersebut daripada terlibat daripada kesalahan yang sama ataupun pergi kacau mangsa setelah daripada dia dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Dia akan melihat benda tu. Adakah dia ini terhalang? Yang keempat, hakim akan melihat sama ada hukuman tersebut berbentuk pemulihan kepada kanak-kanak tersebut. Dan yang kelima adalah melibatkan incapacity. Dia akan melihat segala benda, 5 faktor ni dia akan perhati. Cuma hal yang melibatkan kanak-kanak, kebiasaannya 2 benda yang biasa hakim tengok. Satu, pencegahan ataupun pencegahan. Yang kedua, pemulihan. Ada setengah hakim dia akan tengok kepada pencegahan. Ada setengah hakim yang lihat kepada pemulihan kanak-kanak. Jadi hakim akan melihat 2 benda ni. Ini yang biasalah. Cuma trendnya hakim dia lebih kepada pencegahan. Jatuh je hukuman, orang luar akan di-viral-viralkan. Dia ni dah kena hukuman sekian, menyebabkan orang lain takut untuk membuat jenayah tersebut. Itulah. Rasa itu saja, Tuan, soalan yang kita kemukakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan kerana sudi untuk berkongsi dengan kita hari ini. Jadi kita selalu faham bahawa remaja ni adalah satu golongan yang sangat penting untuk generasi. Biasa kita faham sebagai pelapis generasi. Jadi meskipun kita tahu golongan pesalah jwanan ni diorang telah melakukan kesalahan pada peringkat awal umur mereka, namun tak bermakna kita boleh letakkan mereka tu dalam golongan yang sepatutnya diketepikan dalam masyarakat. Masih lagi ada peluang kerana perjalanan kehidupan masih panjang. Okey, untuk solusi rancangan berbicara kita hari ini, saya nak jemput seorang pegawai polis daripada IPD Kuala Terengganu untuk bagi sedikit komen dan penutup untuk buah bicara sebentar tadi. Okey, sekian daripada saya, Ruhiyah Sakinah, untuk Suara Hati Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, saya ASP Zuraini binti Muhammad Zain selaku pegawai turus di 11 Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Okay, pada petang ini saya akan bercerita mengenai jenayah juana seksual. Okey, pertama sekali sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan cerita dululah apa itu penderaan seksual dan juga jenayah seksual.
Okey, jenayah seksual ni penderaan seksual ni lebih kepada orang kata dia memaksa, memperdaya, mengugut kanak-kanak mendorong berlakunya hubungan seks ataupun hubungan seksual lah, semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual. Okey, manakala jenayah seksual pula adalah kegiatan menyerang ataupun melakukan kekerasan terhadap jenayah. Contohnya seperti kejadian rogol dan juga melakukan hubungan seks yang bertetangan. Okey, di sini saya ingin menceritakan lebih terperincilah jenayah-jenayah seksual yang melibatkan juana, iaitu untuk juana ni 18 tahun ke bawah, di mana jenayah seksual ni yang biasa yang terlibat adalah jenayah rogol, cabul kehormatan, liwat, luar tabi'in, sumber mahram, dan lagi satu yang akta baru. Akta ni dia dikuatkuasa pada Julai 2017, iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak ni adalah untuk mangsa yang dikategorikan mangsa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun ke bawah. Okey, rogol ni adalah saya ceritakan sedikitlah definisi rogol. Rogol di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan, iaitu perhubungan yang bertetangan dengan bertetangan ataupun tanpa kerelaan wanita itu, dengan kerelaan atau boleh dapati mendatangkan ketakutan atau kecederaan, boleh memberi kerelaan, tapi dia ingat kerelaan itu adalah suspek itu adalah suami dia. Dan lagi satu dengan kerelaan dan ataupun dengan kerelaan tapi dia menggunakan kuasa. Dan lagi satu dengan kerelaan atau tanpa kerelaan, mangsa itu di bawah umur 16 tahun ke bawah. Okey. Dan lagi satu saya akan menceritakan mengenai jenayah seksual terhadap wanita, jenayah seksual terhadap wanita dan kanak-kanak. Okey, jenayah seksual terhadap wanita kanak-kanak ni seperti saya ceritakan tadi, dia adalah untuk mangsa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun ke bawah. Okey, dalam kes ni dia ada banyaklah dia kategori dia, iaitu contohnya ambang seksual, dan dia ada yang kategori dia ambang seksual ni kesalahan dengan berhubungan pornografi kanak-kanak. Contohnya berkomunikasi secara seksual terhadap kanak-kanak. Okey, contoh kalau kita anak-anak yang remaja ni guna Facebook contoh, dan dalam tu dia telah chatting messenger dengan seorang lelaki yang tidak dikenali, dia telah berkomunikasi dalam Facebook tu. Mula-mula dia berkomunikasi, contoh dia kata adik buat apa, lepas tu dia layan, budak kanak-kanak dilayan, lama-lama si pelaku ni mengarahkan kanak-kanak tu membuka baju. Ini adalah satu kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Lagi satu, seksual fizikal kanak-kanak dengan adanya sentuhan. Contohnya berlakunya di mana suspek ni pegang kemaluan dia, buah dada dia, pegang tangan dia. Lagi satu, contohnya suspek ni memasukkan jari ke dalam kemaluan. Okey, saya di Terengganu ni memang banyak kes-kes untuk akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, dan biasanya mangsa ni dia umur dia kebanyakanlah di Terengganu ni umur dia 12 tahun ke bawah. Okey, lagi satu dan yang paling menyayat hati, dan suspek ni pelakulah yang dikenali oleh mangsa. Di Terengganu ni majoriti pelakunya dikenali oleh mangsa. Contohnya abang sendiri, bapa sendiri, bapa saudara, adik-beradik. Banyaklah. Contoh adalah satu yang kes yang paling yang ini melibatkan mangsa. Kata saya berumur 7 tahun, berlaku di daerah satu daerah lah di Terengganu, dan benda ni berlaku kata saya dalam bulan 3. Mangsa ni berumur 10 tahun. Dia keluar rumah, dia pergi beli makanlah, naik basikal, lepas tu datang sebuah
lelaki yang tidak dikenali menaiki motosikal. Dia ambil budak ni, dia letak apa orang panggil dalam raga motor tu dia bawa pergi masuk dalam hutang. Dia telah sana dia tak rogo, dia telah meliwat budak tu, dia dah pukul sampai pengsan budak tu. Dia tinggal kat sana, lepas tu dia balik. Lepas tu budak ni dengan keadaan berlumpur lah baju dia. Dia keluar dari semak tu, dia dijumpai oleh awam lah. Orang awam bawa dia ke hospital. Lepas tu yang suspek ni dia rasa tak puas hati, dia pergi patah balik, dia pergi tengok. Tapi dalam kes ni kita dapat kesan suspek lah. Kita tengok melalui CCTV, melalui sekolah agama kata saya. Okey. Lepas tu kita cuba kesan suspek. Dalam masa 1 hari kita tak dapat kesan suspek tu. Lepas tu selepas daripada tu, suspek ni dia buat lagi kesalahan yang sama. Tapi bukan di Terengganu lah, di Kelantan. Mangsa pun budak juga, umur 12 tahun. Daripada situ daerah Terengganu ni, dalam daerah di Terengganu ni telah buat risikan apa semua, berjayalah tertangkapnya suspek ni. Tangkap suspek memang tragedi lah. Mangsa ni trauma di hospital. Kalau tak silap saya seminggu lah di hospital dia duduk. Suspek ni sekarang ni kita dah tuduh lah di mahkamah untuk kedua-dua kes lah, di Kelantan dan juga di Terengganu. Dan dapati rekod ni suspek ni memang dia sebelum ni dia baru keluar penjara untuk kesalahan sama. Mangsa pun memang mangsa budak juga. Ini kisah yang akta kesalahan seksual lah. Okey, bagi kes rogo pula di Terengganu ni, okey, yang saya tengok lah berdasarkan kes-kes yang harian yang kami kumpul, saya tengok di Terengganu ni mangsa dia kebanyakannya memang golongan remaja lah. Boleh dikatakan suspek pun dalam kategori pesalah juana lah. Umur 18 tahun, 15 tahun, 16 tahun, semuanya kebanyakan pelajar sekolah dia kejadian ni. Di mana kebanyakan di Terengganu ni, trend dia suspek ni, pelaku ni dikenali lah. Kenalan dia, teman lelaki dia, majoriti di Terengganu ni semua dikenali. Lepas tu lagi satu, baru kenal 1 hari dah terjerat. Contoh melalui WeChat. Dia WeChat hari ni, besok tu dia berjumpa, dah jadi mangsa kirogo. Dan lagi satu, saya nak bagi nasihatlah kepada ibu bapa di rumah, terutamanya kalau ada anak-anak yang bawa kawan ke rumah, bermalam di rumah, cuba kita tengok-tengokkan sikit. Banyak di Terengganu ni, ini saya bukan cakap kosong, ini kebanyakan kes yang kami terima, kebanyakan mak bapak nampak dia bawa anak, maksudnya nampak anak dia tu bawa lelaki ke rumah, siap bermalam di rumah. Cuma yang mak dia tak nampak, lelaki tu malam tu masuk bilik anak dia. Kadang-kadang dia kantoi, kadang-kadang sampai dah dia mengandung baru kantoi. Nasihat kepada ibu bapa supaya sentiasa awasilah anak-anak kita, tengok pergaulan dia, balik dengan siapa kat rumah, halang dia marah. Sebab di sini saya tengok terlalu bebas. Dia bebas, dia tak marah pun dekat anak dia bawa. Kadang mak dia pun tak tahu anak dia tu bawa siapa datang kat rumah. Tuk sekali tengok besok tu kantoi dah mengandung pun kebanyakan report dibuat oleh doktor. Kebanyakan ibu bapa jarang buat report kat sini. Kebanyakannya majoriti doktor buat report. Bila pergi ke hospital dapati kanak-kanak ni yang mengandung bawah umur dan tiada maksudnya tak ada suami lah. Pihak hospital akan buat report. Kalau kanak-kanak mengandung tidak berkahwin bawah umur, hospital akan buat report. Kebanyakan di sini ada setengah ibu bapa ni bila dah hospital buat report pun dia tak nak prosecute kes, tak nak siasat, tak nak polis siasat. Tapi kita memandangkan mangsa tu bawah umur 16 tahun ke bawah dan menjadi satu kesalahan di bawah Akta 376 Rogo, di mana walaupun dia suka tak suka, kanak-kanak umur 16 tahun ke bawah ditetap kategorikan Rogo. Jadi pihak polis akan membuka kertas siasatan. Walaupun kebanyakan di sini keluarga akan membuat tarik report, tapi kertas siasatan akan berjalan sehingga pihak polis akan merujuk kertas siasatan ini kepada Timbalan Padawan Raya untuk mendapat arahan lanjut untuk arahan tuduh walaupun ibu bapa telah membuat penarikan report. Lagi satu trend di sini kebanyakannya kalau bagi kes cabul, okey, kes cabul pun banyak.
Ini saya cerita pasal suspek lah, pelaku yang Juana lah, yang umur 18 tahun ke bawah. Kebanyakannya walaupun pelajar sekolah, dia orang ni lebih terdedah. Macam sebelum ni pun dia, bila kita tangkap dia, dalam milikkan dia ada video dalam handset tu, video lucah. Daripada situlah, bila dia dah tengok video, dia rasa macam nak mencuba, dia jadilah kawan-kawan dia, pelajar-pelajar sekolah jadi mangsa dia, mangsa kes cabul dia, kes liwat. Dia kadang-kadang ni dia kadang-kadang budak-budak ni dia tak faham apa maksud. Dia suka-suka, dia nak mencuba sesuatu yang baru bila terpengaruhnya melalui telefon bimbit lah. Lagi satu, saya nak mintalah ibu bapa ni awasi anak-anak, kalau bermain telefon bimbit tu, awasi anak-anak, jangan terlalu bagi kebebasan. Sebabnya kalau saya ada juga kes ni, di mana dia anak-anak ni, budak-budak ni, dia main telefon, contoh yang kita ketara kat sini, Facebook, WeChat, dia berkomunikasi lah. Contoh dia suruh buat hantar video lucah. Ini adalah merupakan salah satu daripada akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Okey, faktor-faktor kat sini kebanyakannya berlaku ni yang bolehnya terdedahnya berlakunya gejala-gejala ni, contohnya dia senang mengakses bahan lucah di media sosial. Tekan je YouTube ke apa ke, tekan porno je, terus akan keluar. Tapi kita kena ingat, kena awasi. Kalau contoh dah dalam milikkan seseorang tu, tak kira umur lelaki tu atau perempuan tu umur maksudnya bukan berumur lah, dalam milikkan dia ada gambar ataupun video kanak-kanak melakukan aksi lucah ataupun berbogel ke apa-apalah yang aksi seksual lucah, kita pihak polis, benda ni kalau kita dapat tahu, kita akan pergi buat tangkapan, kita buat akan rampasan dan boleh dituduh bawah akta 10 akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, iaitu memiliki bahan lucah lah, pornografi terhadap kanak-kanak. Di sini lagi satu yang senang berlakunya di sini, dia berkongsi-kongsi gambar. Dia dah berkenalan dengan kawan tu, berkenalan dengan lelaki ni, lepas tu dia send video. Banyakkannya ada setengah yang saya tengok report ni tak kenal pun lelaki tu. Dia dah puji sikit, cantik cik, awak cantik lah, dia kata menawan lah, boleh tak awak send gambar? Okey, boleh dia send gambar. Lepas tu esok dia WeChat lagi, boleh tak awak send video kat saya? Awak tengah mandi ke apa ke, dia send pula video. Okey, dia tak kenal lelaki yang dia send video tu. Sekali si kawan tu dia telah buat ugutan pula. Dia ugutan jika tak bagi duit dia akan sebarkan video. Dan ini dah menyusahkan dia sendiri. Sebab itulah saya nak pesan, kalau kita ni berkenalan dengan siapa-siapa, jangan sesekali mudah terpedaya dengan pujuk rayu, cakap ke apa untuk menghantar gambar-gambar ke video lucah ke apa-apalah yang berkaitan dengan seksual lah. Walaupun gambar kita bertutup ke apa tu, kalau kita tak kenal, elakkan. Walaupun dia kata dia tutunan ke, teman lelaki ke, elakkan. Sebab benda ni dia boleh digunakan sebagai transaksi untuk mendapatkan duit, ugutan. Dia akan ugut lah. Contoh kalau mu tak bagi duit, aku sebar video. Kan dah jadi satu masalah kat dia. Kalau macam masih pelajar sekolah, dia akan ugut, nak contohnya nak sebar ke sekolah. Nanti dah malu nak pergi sekolah pun dah tak boleh. Dah satu masalah. Jadi terpaksa buat report, kita akan siasat lah. Ini kalau yang dikenali senang kita tangkap. Okey, lagi satu dia memberi peluang lah kepada suspek ni. Memberi peluang ni contohnya macam dia sendirilah bagi peluang, dia sendiri macam yang ada setengah tu, Kirogo lah. Yang baru juga berlaku tak payah sebutlah daerah mana. Mangsa ni, budak ni yang mangsa dia umur 15 tahun. Yang suspek pun dalam 18 tahun.
Kalau kita tengok kat sini, mangsa sendirilah yang pergi ke rumah suspek tu, telefon sendiri nak jumpa, nak bermalam di hotel. Kalau kita tengok sini, kita tengok benda ni lebih kepada wanita tu lah, budak perempuan tu yang melakukan kesalahan. Tapi dalam dalam kategori rogo, kita akan tuduh suspek tu lelaki lah, walaupun berpunca daripada wanita ni. Dia yang mengajak sendiri untuk melakukan hubungan seks. Yang lagi satu pegawai bebas lah. Ini yang seperti saya cakap tadi, ibu bapa lah memainkan peranan untuk menghalang lah benda ni. Sebenarnya dari rumah jugalah ibu bapa harus menerapkan anak-anak ni supaya jangan terlalu bergaul bebas, supaya mengetahui batas-batas lah untuk berkawan dengan lelaki ke. Macam di rumah pun kalau ada anak-anak ni, biar ada batas dengan dengan bapa dia ke, dengan abang dia ke. Sebab yang kita tengok daripada kes di sini, kebanyakannya pelaku ni dikenali dalam rumah sendiri. Kebanyakannya ayah ataupun adik-beradik. Ini yang paling banyak di sini ni. Yang ini kebanyakannya berlaku semua mahram lah, rogo lah. Dan kita, yang kalau kes ni memang kita akan tangkap terus dan juga kita tuduh lah. Dan ada yang setengah tu adik-beradik juga. Adik dia ni kena rogo oleh dua abang dia. Abang yang pertama rogo, abang yang kedua pun rogo. Kesian. Lepas tu mengandung. Lepas tu dah bersaling. Kesian dekat anak ni. Jadi status dia, kita masalah jugalah dekat baby dia. Tapi dalam kes ni kita rujuk bagi ke JKM lah baby ni. Yang abang dengan abang, kedua-dua abang ni kita tuduh juga. Dan dia pun sebelum ni dia ditempatkan di JKM lah untuk sementara, untuk kes selesai. Lagi satu, kalau jenayah seksual ni, ibu bapa lah saya supaya memahami tingkah laku anak-anak di rumah tu. Kadang-kadang kalau kita tengok perubahan anak-anak tu, macam dia sebelum ni dia biasa lincah, bercakap dengan orang, selalu keluar makan, tiba-tiba dia tak nak bercakap dengan orang, tak nak makan, tak nak pergi sekolah. Ibu bapa cuba tanya dia, cuba mendekati anak tu, tanya apa masalah dia, jangan terus melulu nak marah ke anak dia. Yang ni benar, ini kejadian ni berlaku betul lah. Dia, anak dia ni, dia dah kena rogo oleh 5 suspek, 5 lelaki rogo dia. Jadi anak dia burung lah, orang kata trauma. Dia diam je kat rumah, sekolah tak nak, makan tak nak, bergaul pun tak nak. Ibu bapa dia ni mula-mula dia tak perasan. Bila dah seminggu baru dia perasan perubahan anak dia. Bila tanya baru kita dapat tahu yang dia dirogo oleh 5 orang lelaki. Di mana masa ni kejadian ni dia nak pergi ambil mak dia lah. Mak dia pergi kerja malam. Dia nak pergi ambil mak dia dengan motor. Dia diikori oleh seorang lelaki lah. Lelaki dia kenal satu orang. Lepas tu lelaki datang motor himpit dia. Himpit dia, dia bawa dia naik atas motor bawa ke ladang kelapa sawit. Dan mengekori ada lagi 4 orang lelaki. Di sini 4 orang lelaki tu telah merogo berkumpulan lah. Seorang pegang tangan, seorang pegang kaki, telah merogo dia. Jadi kat sini ini adalah peranan penting ibu bapa. Kita kena tengok perubahan anak-anak. Tengok kes ni dia dah seminggu baru dia perasan anak dia, perubahan anak dia. Kadang ibu bapa ni dia kena lebih mendekati anak lah. Jangan terus nak marah, nak melenting ke anak. Kena tanya. Kadang-kadang anak-anak ni dia bila ibu bapa terlalu garang, dia takut nak bercerita, dia takut nak berkongsi masalah. Ada setengah kanak-kanak ni dia terus kepada guru di sekolah. Di sekolah pun memainkan peranan penting. Guru sekolah ni bila nampak kanak-kanak ni, budak-budak ni, pelajar sekolah ni ada perubahan, terus panggil kaunseling, tanya dia ada permasalahan di rumah atau tak. Kadang-kadang dia berlaku di rumah, dia tak nak bercerita dengan orang di rumah, dia lebih selesa dengan cikgu. Bila cikgu ataupun guru kaunseling di sekolah mengetahui kejadian ni, guru tu hendaklah memaklumkan serta-merta kepada ibu bapa dan juga membawa kanak-kanak ni ke balai polis lah untuk membuat laporan polis. Daripada sini bila dah dapat laporan polis, kita akan buat siasatan, kita akan bawa pergi ke hospital untuk bawa rawatan.
daripada sini kita akan buat siasatan lah, pergi buat pemeriksaan untuk tangkap suspek, pergi tempat kejadian, dan seterusnya kita akan merujuk ke siasatan lah untuk tuduh. Jangan biarkan anak-anak ni keluar bebas lewat malam balik. Ada setengah tu ibu bapa ni dia sampai tak boleh nak kawal dah anak-anak dia. Dia keluar rumah balik, keluar rumah balik, keluar rumah balik. Dia tak boleh, ibu bapa sendiri tak boleh nak kawal anak-anak dia. Di sini peranan ibu bapa lah penting. Pihak polis ni bila ada laporan polis baru pihak polis akan menjalankan siasatan. Tapi kalau boleh kita mencegah daripada rumah supaya benda ni dapat dicegah. Pihak sekolah pun mesti memainkan peranan. Contoh bagi yang pelajar sekolah, setahu saya di sekolah pun ada beri pelajaran lah mengenai pelajaran seksual lah. Dia akan cerita mana bahagian boleh disentuh, tak boleh sentuh, pergaulan dia, macam mana mendekati orang yang rapat. Okey, seterusnya sekiranya berlakulah kejadian seperti kejadian rogo, saya nasihatkan kalau berlaku kejadian rogo, kita terus cerita. Kalau malu nak cerita pada ibu bapa, cerita pada kawan-kawan, cerita pada saudara, cerita pada cikgu. Sekurang-kurangnya ada orang mengetahui yang dia tu dirogol ataupun menjadi mangsa kepada jenayah seksual. Tak kiralah sama ada dirogol ke, dia kena dicabul ke, dia kena liwat, terus memberitahu kepada orang lain supaya kita untuk memudahkan siasatan lah. Kalau ataupun terus membuat laporan polis. Kalau dah buat laporan polis, kalau dah berlaku kira rogo, seboleh-bolehnya jangan mandi dulu. Pakaian tu jangan basuh, sebab daripada sinilah contohlah kejadian rogo, kita ada spesimen air mani di seluar dalam ke, di baju ke. Kalau dah basuh memang susah lah kita nak polylite balik, nak cari kesan lah, kesan air mani. Ini adalah merupakan bukti-bukti fizikal untuk pertuduhan nantilah. Kalau lagi satu suspek tu, saya supaya mangsa tu mengenalilah cam suspek tu. Contohnya dari segi muka dia ke, ada parut ke, rambut panjang ke, pendek ke, kurus ke, kita cam. Sebab untuk apa? Untuk senang, kalau contoh kalau berlaku kejadian rogo, untuk senang pihak polis pergi buat tangkapan. Kalau mangsa tak cam, tak dapat nak bagi butiran, ini yang jadi susah sikit lah. Lagi satu, kalau boleh bila berlaku jangan lambat buat report. Kita terus buat report. Okey, buat report ni dia mana-mana balai polis boleh buat report. Contohnya kalau berlaku di Terengganu, dia dah balik ke mana-mana lah, dia pergi ke contoh kejadian berlaku di Kuala Terengganu, dia balik pergi ke Kemaman ke, dia boleh buat report di Kemaman. Dia boleh buat report di Kemaman mengatakan kejadian tu berlaku di Terengganu. Okey, dari sana kita akan ambil rakam cakapan dia, tapi dia kena tetap juga datang ke Kuala Terengganu ni untuk pergi ke tempat kejadian lah. Okey, report ni tak sebenarnya mangsa jadi mangsa jenayah tu buat report. Ahli keluarga pun boleh buat report, kawan-kawan boleh buat report, cikgu boleh buat report, siapa-siapa boleh buat report. Lagi satu, report pun kita boleh buat juga report melalui telefon. Kalau nak telefon, kita kena bagi jelas lah. Jelas, contohnya bagi nama penuh, alamat penuh, nombor telefon, tempat kejadian, kena lengkap. Sebabnya kalau kita tak bagi lengkap, nanti pihak polis susah nak call balik. Kalau nombor telefon tak ada, bagi nombor alamat penuh supaya senang kita nak pergi kesan balik dia ni untuk menjalankan siasatan polis. Bagi saya lagi satu, jenayah seksual ni dia kebanyakan kanak-kanak ni ada juga yang berlaku bilanya dia ni terlalu bebas, dia nak pergi, contohnya dia tak suka dikongkol ibu bapa dia. Dia nak cari kebebasan, dia daripada rumah, dia ikut suspek, ikut lelaki,
Dia tak tahu, padahal yang lelaki ni ada motif lain. Bila kita jumpa balik, kebanyakannya dia dah jadi mangsa seksual, mangsa rogol, mangsa liwat, semualah. Jadi di sini saya nak bagi nasihat lah dan juga bagi peringatan lah kepada remaja-remaja semua ni, supaya kita sebagai perempuan, sebagai remaja, sebagai pelajar sekolah, kita kena tahu batas-batas pergaulan dengan lelaki. Tak kiralah kata lelaki tu boyfriend dia ke, kenal rapat dia, sayang sangat pun, dia jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata dia, sampailah pergi ke hotel ke, sampai melakukan hubungan seks. Dia ingat si kawan tu nak bertanggungjawab, tetapi kebanyakan yang saya tengok kes mangsa jenayah seksual ni, bila dah berlaku, dah mengandung, memang lelaki atau suspek ni dia tak akan bertanggungjawab, dia akan lepas macam tu je. Yang jadi mangsanya adalah kita sebagai wanita, kanak-kanak. Kita daripada situ kita akan terjejas dari segi pelajaran, tak boleh pergi sekolah bila dah mengandung. Masa depan kita pun dah terabai. Bila dah ada anak waktu muda, anak pun terabai, tak boleh jaga. Kadang ibu bapa pun dia akan buang kita. Daripada sini saya bagi nasihat, kita mesti menjaga jaga tingkah laku kita, maruah kita, jangan supaya mudah terpengaruh. Ibu bapa pun saya nasihatkan supaya jaga pergaulan anak-anak, bagi pelajaran yang cukup dari segi agama, moral semua. Setakat tu ya saya punya perkongsian untuk berkaitan jenayah seksual. Saya sudahi dengan pengalaman dan perkongsian saya pada petang ini, dan saya berharap apa yang saya ceritakan dan kongsi ni dapat sedikitlah dedahan sedikit sebanyak mengenai kes-kes seksual yang melibatkan mangsa-mangsa juana, kanak-kanak. Itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.